Okay. So last week apa yang kita buat? Kita download satu CSS template dan kita letak dalam folder Laravel kita. Dan kita buat modul 1, modul 2 dan modul 3. Kita buat menu Kita buat menu. Cuma kalau kita klik dekat menu kita ni, dia akan buka tanpa berada dalam CSS yang kita dah develop tu. Jadi modul 1 dia tak buka dalam yang patutnya buka dalam format macam ni lah. Okay, modul 2 pun dia tak buka dalam format macam tu. Trigger pun sama. Okay. Tapi kita akan buat hari ni, kita akan belajar macam mana kita nak guna template ni dengan cara yang betul. So last week kita tengok dari segi blade syntax, mana nak guna blade syntax dalam HTML. Hari ni macam mana kita nak include page kita ataupun coding kita ataupun view kita ke dalam CSS yang kita dah buat ni. Okay, sebelum tu kita akan tengok, first kali kita akan tengok menu. So, bagaimana menu tu, kita boleh letak file yang berasingan supaya kita boleh tukar-tukar. Contohnya kalau ada 3 user level, kita ada admin, kita ada user biasa, kita ada mungkin manager ke. Okay, so ada 3 user. So, setiap user tu, kalau user pertama masuk, contohnya admin masuk, dia akan ada modul 1, modul 2, modul 3. Kalau user biasa masuk, kita nak ada modul 1 saja. So, kita kena splitkan file tu lah. So, kita kena splitkan menu tu dalam file yang berbeza. Maksudnya, kalau admin yang masuk, kita akan includekan menu A katakan. So, menu B pula untuk end user lain yang masuk. Okay, so pertama sekali macam mana kita nak include file ke dalam template kita. So kita tengok untuk menu saja. Biasanya kita buat include file ni pada menu lah. Okay, kita buat include file pada menu. Sebab kalau login lain, menu ni akan bertukar. Jadi ni home. Home kita ni kalau kita lupa, kita buka web kita ni. Web ni. Okay, so home ni adalah file template index. So kita akan berurusan dengan file tersebut. File index.blade.php yang berada dalam folder template. Okay, so kita akan buka folder template. Yang last week punya. Kita buka resources. Dalam Laravel 9 ni, resources, views, and then template. Okay, so kita buka index ni. Saya guna Notepad++. Senang sikit nak tengok ada color-color ni. Right, so dekat menu dekat mana biasanya navigation start ni ada, biasa dia ada macam ni, navigation start, last kali navigation end. Okay. So saya nak letak benda ni di dalam file lain. Saya tak nak letak dalam ni, saya nak letak dalam file lain. So saya copy ni semua daripada navigation start ni, copy ni sampailah navigation end. And then kita cut. Kita buat sama-sama. Sebelum kita lupa, kita copy benda lain nanti. So, kita paste dahulu benda tu. So, kita create file baru. Okay, create file baru. Sini new file. Ataupun boleh je dekat template ni. Just create new text file. Saya create dekat sini. Dekat sini je. Dekat Notepad++. New. Kita paste dahulu. And then save. So, file ni kita kena save sebagai, ini kena ambil all types. So, kita save sebagai menu a.blade.php. Okay. Menu a.blade.php. Save. Right. So, dekat index ni, since saya dah delete ni, navigation start ni. Okay, so sekarang ni kalau saya refresh page ni, so dah tak ada dah menu kat atas ni. Okay, dah tak ada. Sebab menu tu berada dalam file lain. So, macam mana kita nak include balik menu ke dalam file ni. Okay, so dekat navigation start ni, navigation bar start ataupun tempat yang kita dah delete tadi, menu tu kita akan buat. Ni sebab blade dia start dengan alias. So, kita buat alias. Okay, alias include. Dalam kurungan. So,
So, dalam ni kita buka dengan macam tu. So, file tu berada dalam folder template / menu A. Okay, tak perlu letak blade.php ya. So, dalam ni just letak nama file je. Nama file tu menu A. File ni memang menu A.blade.php, tapi dalam include ni kita just letak nama folder and then nama file tu menu A, tak perlu .blade.php. Save. Refresh balik. So dah ada balik dah menu kat atas ni. Menu ni berada dalam file lain Berada dalam file lain. Nanti kita akan belajar session. Kalau kita login sebagai admin, kita akan include menu A. Kalau login sebagai user biasa, mungkin menu B. So kita akan copy lah menu A, ada yang ni. Kalau menu B, kita delete yang ni. Tak ada yang ni. So menu berbeza-beza. Okay, boleh try tu. Tengok jadi tak? Keluar balik tak dia punya ni menu. Record lah. Okay, so seterusnya kita akan klik module 1. So since module 1 kita dah buat, tapi file lain, tapi tak guna pun template yang kita dah buat ni. So apa yang kita nak buat ialah, bila saya klik module 1 tu, apa saja yang ada dalam module 1 saya nak dia buka dekat sini. Okay, dekat sini. So pertama sekali kita kena bukalah file module 1 ni. So pergi dekat file module 1 tu, biasa kita buat itu dalam folder module 1 So module 1, page 1 page 1. Saya buka dengan notepad juga. So ini yang kita buat. Cuma kalau tengok sini, saya ulang balik. So kalau tengok ni, dia tak masuk dalam template yang kita buat tadi. So kalau kita nak guna template tadi, module 1 ni mesti berada dalam template tu. Kita akan tambah satu lagi arahan. Extend . Ini kita dah tengok last week. So extend, ada S. Okay, so dalam tu adalah nama template kita, iaitu template /index. Okay. Maksudnya kita akan guna module 1 ni, dia akan extend, dia akan guna ataupun dia akan berada dalam template index ni, dalam kita punya CSS tu lah. Bila saya refresh yang ni, so nampak dia dah guna lah, cuma dia kedudukan dia tak betul lagi. Tapi at least dia dah ada masuk lah, extend tu dia dah tarik lah. Kita punya main page, main design CSS kita. Okay, saya tunjuk satu arahan. Okay, bila saya klik module 1, saya nak tukar tajuk ni. Saya nak tukar tajuk ni kepada module 1. Okay, kalau saya klik module 2 saya tak include lagi. Saya include terus. Saya include terus. Untuk module 2 pula, kita buat untuk module 2 pun kena ada extend juga. Okay, buka guna ni. So kita extend juga. Kena letak atas sekali ya. Extend. File kita punya template tu adalah template index. Okay. Ni pun saya copy. So basically kalau saya refresh yang ni, so dia akan panggil dah kita punya template, cuma location dia belum betul lagi. So ini pula kalau saya klik module 2, saya nak tukar template kita, title dia kepada module 2. Kalau saya klik module 1, title dia saya nak tukar kepada module 1. Okay. So kita nak tukar title tu dekat mana? Dekat template kita lah. Sebab title tu berada dekat template. So kita buka dekat template. So ini index plate ni. Di template kita. So pergi dekat title. Dia biasa atas sekali. Title tu atas sekali. So instead of title ni kita delete semua ni. Sebelum tutup title tu. Kita delete semua ni. Okay. So title kita akan isi berdasarkan berdasarkan page 1 ataupun berdasarkan page 2 ni . So untuk membolehkan larawan ni faham tempat mana yang kita nak isi, so kita kena define satu lagi dipanggil alias yield. Okay, alias yield. Dan kita namakan dia sebagai, katakan kat sini, title. Right. So kita buat yield title. Maksudnya yield ni, dia tak akan ada value. Tapi value tu akan diambil daripada page 1 ataupun page 2. Daripada page yang extend tadi tu. So kita beritahu kat sini, tapi kita mention lah. Sini yield kat sini nama dia title lah.
Save dahulu ya ni. So dekat title tu just tambah arahan ni. Yield. And then dalam kurungan tu title. Title ni tak kisahlah nama apa kalau you nak buat A pun boleh. So dia adalah macam variable lah. So ini saya just nak beritahu. Situ yield dia title. Sebab yield ni boleh letak banyak tempat lah. So kalau nak dekat kita punya file page 1 tu, kita nak replace title, so kita akan replace title kat sini ya. Kalau nak replace benda lain, kita akan buat untuk benda lain lah. So yield title, kita nak ubah title dahulu lah. Yes. Save yang ni. So dekat page 1 ni, okay, page 1 ni, module 1 ni. So ini saya nak buat jadi title dia. Jadi kalau saya nak replace yang dekat title, dekat kita punya template tadi tu, saya akan buat sini. Alias section. Section nama dia title. Kita nak replace yang yield title tadi tu. So ni dekat file yang extend lah. Bukan file template lah. Kalau saya sebut file template, itu yang dekat index tu lah. Bila kita ada section, dia kena ada end section. Jangan lupa tutup dulu end section. So dalam ni, apa yang kita nak tukarkan yang yield tadi tu. So yield tadi, kita nak tukarkan dengan apa yang ada dalam line nombor 4 tu. So saya nak tukar kat sini kepada modul 1. Save. Okay. Section, title. Okay, bawah dia, content dia kita tukar dengan modul 1. Jadi apa saja yang dekat sini, yield, dia akan replace dengan section tadi tu. Dia akan replace. Yield ni dekat kita punya template. Dekat page 1 yang extend tu kita guna section dan end section. So kita letak title dia. Untuk section title kita letak module 1. Save. So kita refresh page ni. Nampak ia dah tukar di modul 1. So saya klik modul 2. Ni tak buat lagi. So modul 2 pula kita buka yang page 2 ni. So sama juga kita akan buat kat sini. Alias section. Nama yield tadi tu. Itu title. Jangan lupa buat dulu end section. Kemudian baru isi dalam dia ni. Modul 2. Save. Right. So bila saya klik refresh yang ni. So nampak atas ni dah jadi modul 2. Modul 1. Ini dah jadi modul 1. Okay. So klik modul 2. Ini jadi modul 2. Basically itu sajalah yang kita belajar. Cuma kalau you tengok modul 1 ni macam mana kita boleh tukar tajuk. So basically yang ni pun kita boleh tukar juga. Kita boleh letak yield kat mana-mana. Okay, contohnya tadi saya letak yield untuk title. So saya boleh letak mana-mana yield untuk kita punya ni Okay, so sekarang ni kita nak pastikan konten kita. So, semua konten kita sama ada pada modul 1 ke modul 2 ke, konten tu mesti berada dekat section. Kita akan buat section di sini Section sebelum about us. Okay, sebelum about us. So kita buka kita punya template. So kita akan buat yield baru. Tadi yield untuk title dekat sini. So saya buat untuk ni untuk gambar. Kalau carousel ni untuk gambar. So lepas tu tengok lepas tu. Ni about So ni about. So kita tengok dulu page about ni macam mana. Page about ni. Dia ada about us and then dia ada content kan. Dia ada gambar pula tapi ni. Dia gambar-gambar tu. Saya delete semua ni. Daripada about start ni saya maintain dia punya div ni. Tapi selepas tu saya delete. So you cari dekat about tu. You delete, tinggal div je. Div yang atas je. So kau tengok saya punya ni. Kita maintain satu div ya. So mungkin dalam div tu ada div lagi. Okay, kita ambil satu div saja. Kalau nak buat terus pun boleh. Tapi dia mungkin akan bahasa kita tulis dulu kat sini about save. Make sure paparan ni tak kacau So kita paste tengok mana about tadi. Dia tak kacau
Dia masih lagi berada di sini lah. So, kita akan letak di sini. Semua konten kita akan letak kat sini. Bawah tu tak kisah. So, make sure you tukar dulu, you delete yang tu. Dan bila you refresh balik you punya tu, make sure dia tak lari lah. Maksudnya gambar yang bawah-bawah ni masih lagi maintain okey. Yang atas-atas pun masih lagi maintain okey. Cuma sini lah hilang. Okay, sini hilang. Sebab ini hilang sebab kita nak gantikan dengan apa saja konten yang daripada page 1, page 2 atau page 3 dia. Okay, kalau ini dah cantik, maksudnya tak ada masalah, tak lari dia punya CSS tu. So kat sini, instead of kita buat ni, kita akan buat yield lah kat sini. Ni saya buat yield untuk body. Tak semestinya nama body ya. So tak semestinya nama body. So dia boleh je nak buat yield Suhailana. Jadi maksudnya kalau mana-mana konten yang kita nak letak dekat sini, nanti kita buat section Suhaila lah. Okay, ni saya buat body. Okay, maksudnya ini kita punya template. So dekat page 1, kita akan buat section body tu pada yang ni lah. So yang ni, so yang semua ni, module 1 So yang ni kita letak dalam section body. Okay, ini semua ni akan berakhir last kali dia mesti end section. Ni saya indent sikit supaya kita nampak ya. Nampak? Ini section body kita isikan dengan konten daripada file page 1 ni. Dan end section untuk body ni. Jadi bila saya save yang ni, bila saya refresh, tu nampak module 1 tu berada dalam tu dah tak ada dah kat atas ni. Module 1 akan berada dalam yang dekat about tu. Kat sinilah. Ni kenapa rapat ni, kenapa dia tak ke dalam tu sebab CSS lah, tapi as long dia dah masuk okey. So kita buat modul 2 duduk kat atas ni lagi. So kita nak modul 2 ni ke section di sini juga dekat about ni. Maksudnya kita akan pergi kat sini. Untuk page 2 page 2. So yang modul 2 ni semua ni kita akan letak dalam section body. Okay, ni tak indent pun tak apa, saya just indent je sebab nak nampak section dengan end section tu saya indentkan dia. So ni kena end section lah, make sure kena ada end section. Okay. So ni section body, iaikan semua konten tu kita letak dalam section body dan endkan dia sebelum berakhir. Jadi saya refresh page ni, tadi tengok page modul 2 duduk kat sini. So modul 2 ni sekarang ni kita letak dekat section di sini, iaitu section body. So bila saya refresh, so dah tak ada dah kat atas tu, dia akan berada di dalam ni. Jadi dia dah masuk dalam kita punya template. Satu lagi sebelum saya terlupa. So katakan kalau sini tengok modul 2 kan. Kalau saya klik dekat modul 1, dia akan keluar modul 1. Kalau saya klik dekat home, dia akan keluar nama file ni. Sebab dekat home ni kita tidak ada letak section lah. So sebenarnya kita boleh buat default value lah. Maksudnya kalau kita tak define section tu, kita tak define section dekat file tu, dia akan jadi default. Kita boleh buat default. So default dia kita boleh letak dekat index ni. Contohnya title. So bila tidak ada section title, contohnya dekat index tadi tu tidak ada section title. So kita boleh buat default value. So kita boleh comma kat sini. So ni default dia. Contohnya my system. Default dia my system. Kalau tidak ada define section dekat page tu, so dia akan guna nama ni. Title dia my system. Right? So dekat home. So home, dekat home ni file index. So home ni tidak ada define section untuk title. So dia akan guna my system. Dekat module 1 ada define section module 1. Dekat module tu pun ada define untuk section title. Dekat module 3 tak ada define. Tapi ni tak panggil lagi. Saya buat untuk module 3 sekejap. Open. Untuk modul 3, kita extend dahulu lah. Kita extend dan kita tak buat untuk section tu lah.
Alias extends template slash index. Ini saya tak buat section title. So dekat module 3 ni tidak ada section title. So, refresh. So dia akan guna my system. Tapi yang ni saya buat, katakan di sini saya buat section. Yang ni kita nak letak dalam section body. Okay, dan bawah sekali kita endkan section dia. End section. Cuma title saya tak buat untuk page 3 ni. So tengok kat sini. Dia akan guna my system. Default dia. Kalau modul 1, title kita ada buat section. Tapi modul 3 ni tidak ada kita define section untuk title. Jadi dia akan guna default. Tapi kalau nak ada, just tambahlah section. Untuk title, kita akan gantikan dengan content dia adalah modul 3 end section. Okay. So ada dua yield, title dan body. So dekat template kita guna yield, dekat page yang extend ni kita guna section dan end section. So modul 3, so dia akan guna ni. Ada satu lagi last lah, last. Sebelum tu saya bagi peluang dulu. Last macam ni, contohnya tengok ni, home ni sentiasa je dia apa ni, dia aktif kan. Kalau saya klik modul 1, dia warna ni, warna home tu warna, maksudnya dia aktif lah. So sepatutnya bila saya klik modul 1, ni buka modul 1, sepatutnya yang ni yang menyala kan. Ataupun yang ni yang jadi warna tu. So ni aktif. Kita akan buat selepas ni. Okay, ni kenapa home ni dia jadi warna lain daripada yang lain. Sebab home ni, kalau kita tengok dekat menu, so kita buka dekat file menu kita dah letak dalam file lain tadi tu, menu A ni. Kalau tengok yang lain, semua ada kelas dia, navigation item, navigation link. Okay. Ni CSS, dah belajar ke CSS? Dalam web, belum So ni CSS lah. So katakan saya buat yang kelas aktif ni saya delete yang ni, home, dekat home, saya save. Home tadi ada aktif, saya dah buang aktif ni. Bila saya refresh, dia dah tak ada yang aktif. So bila kelas tu ada aktif, baru dia jadi warna merah tu. Okay. So dekat sini, so saya akan buat yield kat sini. Untuk modul 1 ni saya buat yield. Ini modul 1. Ini kenapa dia jadi macam ni? Ini kerana di sini kita dah guna apa tu? Guna quote, double quote . So dekat sini kita kena guna single quote lah. Kalau depan tu dah ada double quote, sini kena buat single quote. Dia ada belakang ni lagi, dia ada tu. Okay. So ini yield modul 1, ini saya buat yield modul 2. Ini modul 2. Ini yield modul 3. Okay. So maksudnya, kalau saya buka dekat page 1, saya akan letak section modul 1 tu sebagai aktif. Kalau saya buka dekat page 2 ni, saya akan buat section modul 2 sebagai yang aktif. Okay, kalau saya buka dekat page 3, saya akan buat section modul 3 sebagai aktif. Boleh ikut? Betul, saya buat sini, saya buat ini aktif lah. So ini aktif, yang lain tidak aktif. So modul 1 akan sentiasa jadi aktif lah. Saya save lah. So aktif, ni dekat kelas lah, kita define dekat kelas ni. Modul 1 saja yang aktif. So saya save. So kalau saya refresh kat sini, modul 1 aktif. Tapi kalau saya klik modul 2, modul 1 juga yang aktif. Saya klik dekat modul 3, modul 1 juga yang aktif. Sebab apa? Template kita memang set modul 1 saja yang aktif. Jadi instead of kita define macam ni, so kita letak yang nak define aktif atau tidak aktif tu dekat file. So nak define dekat file extend ya. So ni file extend. Page 1, page 2, page 3 ni extend. Jadi ini kita tak boleh define kat sini. So kita akan yield kat yang ni. Yield. Since yang ni dah guna double quote, sini kita guna single quote. Single quote. So ini saya buat modul 1. Lebat sama-sama. So copy yang ni.
Yang ni pula untuk modul 2. Ini untuk modul 3. Ini modul 2, ini modul 3. Save. Okay. So kalau saya buka dekat page 1, saya akan section modul 1 ni, saya akan buat aktif. Okay. Modul 2 tu saya ignore lah. So dia tak akan isi apa-apa lah maklumat kat sini. So dekat page 1. So instead of section title, kita buat satu lagi section. So boleh, dia tak boleh ikut urutan eh. So katakan saya letak di bawah ni ataupun saya letak di atas lah. Tapi selepas extend lah. So selepas extend. Ini saya buat section untuk modul 1 sebab ini adalah modul 1 page 1 ni modul 1. Dan saya setkan dia dengan content aktif. Supaya modul 1 dekat kelas tu dia akan jadi aktif. Untuk modul 1 saja sebab ini page 1. Copy yang ni, save. Page 2, saya letak bawah title ni. Terpulang lah letak mana-mana tapi kalau boleh standardize. Kalau letak selepas title, semuanya selepas title. So ni untuk modul 2. Untuk yield modul 2, kita set aktif. Page 3, selepas title. So ni untuk yield modul 3, kita set sebagai aktif. Yang yield modul 1, modul 2, dia tak aktifkan. Okay, so kita klik sini, so nampak dia dah aktif. Modul 3 pun dia dah aktif. Modul 1, so dia aktif. Okay. Itu sahaja.